Alhamdulillah, kita nasib baik. Malam ni hujan sempat berhenti. Hujan lebat sungguh petang tadi. Mungkin untuk menyejukkan keadaan yang semakin lama semakin panas menjelang pilihan raya. Saya diminta oleh kawan-kawan hari ini hanya untuk fokus dan menyentuh tentang isu-isu Kedah. Kerana ramai menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan nasional. Tadi Alhamdulillah Dr. Ismail, Datuk Dr. Ismail dah fokus sentuh tentang isu yang berkenaan dengan pemunggahan nadir bumi atau REE yang dikatakan mendatangkan kerugian cukup besar kepada kerajaan negeri Kedah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan sebenarnya, cerita tentang REE, kecurian, tim bola Kedah yang duk kalah manjang, kan? Semua ni mungkin tidak akan berlaku kalau tidak berlaku pengkhianatan di negeri Kedah. Kerajaan Pakatan Harapan Kedah sempat memberikan khidmat selama 26 bulan untuk memulihkan dan cuba membina semula negeri Kedah atas asas-asas yang baru. Tetapi segala usaha yang dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan hancur musnah di pengkhianatan 3-4 kerat manusia, khususnya yang datang daripada Dun Lunas. Tuan-tuan, semua benda yang serabut, yang bercelaru, cerita raptor lah, cerita nak buat litar lumba, cerita projek-projek mega yang besar-besar tidak akan berlaku kalau tidak berlaku pengkhianatan. Saya dengar mula-mula tadi kawan-kawan sebut tentang katak lompat. Katak lompat itu ialah satu penghormatan sebenarnya. Penghormatan. Katak melompat daripada tempat yang kurang baik ke tempat yang lebih baik. Tetapi pengkhianat ini, kerja dia mengkhianati mandat yang diberikan oleh rakyat kepada kita pada 2018. Maka daripada pengkhianatan ini, wujudlah kerajaan yang kita tengok pada hari ini. Kerajaan dia peringkat pusat yang hari ini dah berusia 30 bulan lebih, dan kerajaan pengkhianat yang wujud di negeri Kedah. Tuan-tuan, pengkhianat kalau bersama dengan pengkhianat, maka ianya akan melahirkan kerajaan yang huru-hara, tak tentu hala, entah ke mana. Mereka tidak ada manifesto yang mereka perlu lunaskan. Mereka tidak ada janji kepada rakyat yang mereka perlu tunaikan. Mereka tidak ada pertanggungjawaban yang mereka perlu berikan semula kepada rakyat. Itu berlaku di negeri Kedah. Saya secara konsisten sejak daripada awal kerajaan pengkhianat di negeri Kedah ini diwujudkan, saya secara konsisten melontarkan pelbagai persoalan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Kerana saya tengok dia sembang deras sangat. Law ni saya tengok cara dia saling tidak tumpah macam kerajaan UMNO Barisan Nasional. Menjelang pilihan raya, dia umum satu demi satu projek mega untuk menimbulkan keseronokan, untuk menimbulkan harapan dan pengharapan rakyat kepada kerajaan yang dia terajui. Kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan orang Kedah, tuan-tuan rakyat negeri Kedah, tuan-tuan ingat, waktu mula-mula lepas dia diberikan tanggungjawab menerajui kerajaan negeri Kedah, apa dia buat? Dia ikut jejak langkah menteri-menteri besar terdahulu daripada dia. Apa dia? Dia cari pasai dengan Pulau Pinang. Betul? Mula-mula sekali dia cari pasal dengan Penang. Nak belat sungai.
mempersoalkan aliran Sungai Muda yang melalui tanah Pulau Pinang. Saya tegur dia, saya kata kat dia, pertama, apakah locus standi atau asas-asas perundangan untuk dia buat macam tu? Dia kata dia nak saman kerajaan negeri Pulau Pinang. Sampai kelah haram, saman apa pun tak ada. Dia lupa, wilayah Kedah ini, sampai ke Songkla, sampai ke mana-mana, ini wilayah lama. Pulau Pinang sebahagian daripada negeri Kedah dulu. Sungai tidak pernah berubah. Yang berubah hanya sepadan negeri. Dari dulu Hulu Sungai Muda membekalkan air kepada negeri Pulau Pinang. Dan dia juga lupa, di Pulau Pinang bukan hanya ada orang DAP. Ada juga orang PAS. Ada macam-macam orang. Anak-anak Kedah kerja di Pulau Pinang. Berapa puluh ribu kerja mencari rezeki di Pulau Pinang. Dia lupa. Tapi dia cari pasal mula-mula kerana apa? Supaya rakyat negeri Kedah, khususnya penyokong-penyokong PAS, tidak memberikan tumpuan kepada ketidakmampuan dan ketidakupayaan beliau mempunyai wawasan dan visi mentadbir negeri Kedah. Sokong bagi nak kak. Oi, Menteri Besar aku berani, ada telung. Tapi sebenarnya omong kosong. Kerana ini adalah perkara yang pertama dalam tradisi menjadi Menteri Besar di Kedah, mesti serang Pulau Pinang. Betul? Ya? Dia lupa aliran sungai. Dia nak, orang-orang dia mulalah buat cerita. Oh, cerita aliran air di Israel. Aliran air daripada Pahang ke Selangor. Itu semua tidak sama. Aliran air daripada negeri Kedah melalui sempadan Pulau Pinang, itu cerita berkurun lamanya. Tidak ada locus standi, tidak ada hak apa-apa pun untuk kerajaan negeri Kedah menghalang aliran Sungai Muda. Tetapi apa yang jadi lepas itu? Satu demi satu tempat di negeri Kedah naik ayak. Banjir. Bah. Kerana dia tidak mampu untuk memahami bahawa jika kamu terus-menerus rakus memperkuasa dan meruntuhkan alam semula jadi, alam semula jadi akan membalas kamu dengan cara yang kamu tidak sangka-sangka. Itu yang berlaku di negeri Kedah. Berlaku kepala ayak di Yan. Saya kampung di Yan. Saya orang Yan. Belah mak saya orang Yan. Kepala ayak ni biasa jadi. Tapi tidak pernah seteruk tu. Bila kita kata berlaku pembalakan, dia kata mana ada. Kita tak pernah bagi lesen membalak. Saya betulkan. Tidak berlaku pembalakan. Hanya berlaku ialah kerja-kerja menebas dan menebang rumput rampai di tepi Gunung Jerai. Mereka yang melawat apa yang berlaku di Yan boleh tengok bagaimana timbunan ribuan balak berkualiti tinggi hanyut sampai ke Pekayan. Berlaku di Gunung Iboi. Berlaku di beberapa tempat di kaki Gunung Jerai. Di belah Merebuk tempat Wabi Nurin. Ini bukan angkara alam tanpa sebab. Ini balasan alam sekitar kepada manusia yang khianat amanah memegang kuasa, rakus meneroka alam sekitar tanpa memikirkan masa depan kepada anak cucu kita nanti. Tuan-tuan, ini baru cerita ayak kemusnahan alam sekitar. Saya tak mau cerita tentang balak. Kerana PAS dan balak ini satu perkataan yang hampir sama tetapi tidak serupa. Tuan-tuan yang perempuan saya muliakan, apapun yang terjadi, apa juga pengumuman yang akan dibuat oleh SPR pada 20 hari bulan nanti, saya mohon tuan-tuan perempuan yang hadir pada hari ini, jangan hanya seronok dengar di sini. Saya nak dengar Wabi Nuri Izzah juga bercakap, jangan seronok dengar di sini saja. Balik kita simpan sendiri. Kita tidak sampaikan kepada orang lain. Mesej harus disampaikan. Media masih dikuasai oleh pemerintah yang ingin berkuasa. Saya mohon sampaikan. Apa juga yang akan terjadi, kita pastikan mesej pertama, khusus untuk Parlimen Padang Serai,
terutamanya di kawasan Dun Lunas. Kembalikan mandat rakyat, pengkhianat harus diajar. Harus diajar. Jangan kembali tumbuh di bumi Padang Serai. Kedua, sampaikan kepada rakyat kita, saudara mara kita lain di Kedah, mandat kerajaan negeri ini harus dikembalikan kepada mereka yang layak untuk mengambil alih memerintah dengan amanah yang diberikan oleh rakyat. Tidak gah sembang bola bergaduh dengan orang nu bergaduh dengan orang ni. Banjir di Iboi. Sembang gah bergaduh dengan orang nu bergaduh dengan TMJ. Sembang bola. Berlaku tanah runtuh. Masalah utama pengangguran tidak pernah diselesaikan. Masalah pekerjaan tidak pernah diselesaikan. Masalah ekonomi tidak pernah dipulihkan. Yang ada hanya sembang derai, menjanjikan perkara mega-mega, ribuan pekerjaan kononnya yang didalangi oleh skamer-skamer. Skamer-skamer, malam ni tak ada nak sembang pasal skamer. Oleh skamer-skamer. Saya nak sentuh sikit saja. Dah mentang-mentang saya duduk kat Kulim. Kerana Kulim ini adalah sebahagian daripada kawasan segitiga pembangunan yang pesat di Kedah. Di Kulim inilah diwawarkan akan diwujudkan lapangan terbang bertaraf antarabangsa. Kononnya yang sampai sekarang tidak pernah mendapat sebarang kelulusan daripada kerajaan pusat yang juga merupakan abang kandung mereka dalam soal pengkhianatan. Kulim ini juga akan melibatkan pengambilan tanah daripada Kulim, Kuala Ketil, Sungai Petani, ribuan hektar tanah perkampungan asli orang Melayu, masyarakat India, masyarakat Siam, masyarakat Cina dan juga tanah-tanah milik kerajaan melalui beberapa agensi seperti Sam Dabi, Plantation dan sebagainya. Ini bukan tanah orang PAS sahaja. Ini bukan tanah orang keadilan saja. Ini tanah semua orang. Bila diambil melalui akta pengambilan tanah, jangan marah pada Sanusi. Kerana kita seronok dengar kononnya puluhan ribu pekerjaan akan diwujudkan yang hasilnya bukan dapat pada anak tempatan. Ribuan pemilik tanah sudah lama menerima notis pengambilan tanah. Ini fakta. Ini bukan benda auta yang direka-reka. Ini fakta. Siapa akhirnya yang mendapat keberuntungan ini? Tepuk dada, tanya diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kalau kita nak hentikan pembohongan ini, kalau kita nak hentikan tanah kita daripada tergadai kepada orang luar, pilihan raya akan datang. Kembalilah ke peti undi. Pilih kerajaan yang benar-benar adil, amanah dan punya integriti. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.